Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang tonton Borak Mak-Mak dibawakan khas oleh Similac IntelliPro. Ya, masih Borak Mak-Mak. Anda tak salah. Jangan tukar siaran tu kalau nampak tajuk ni. Kita ni sebagai mak-mak kena tahu juga peranan bapa. Berbeza dengan si ibu, bapa lebih tegas dalam mendidik anak-anak. Yelah, kita ni mak-mak cepat je rasa tak sampai hati tau. Kalau anak tak nak dengar cakap kita, siapa lagi yang diorang cari? Bapa diorang juga. Tapi kalau tersilap langkah, risau anak kita akan jadi takut, jadi memberontak. Yelah, dah lah PKP, jarang keluar rumah, tak jumpa orang keliling. Sudahnya bercakap pun jadi malu, tak ada keyakinan langsung. Ada ni yang bawa keluar rumah, menyuruk-nyuruk belakang mak bapak. Macam mana nak selesaikan? Jom kita borak lebih lanjut dengan tetamu jemputan kita, Dr. Chen Siong Ting, pakar diet dari Universiti Perubatan Antarabangsa dan juga Amar Baharin. Apa khabar? Khabar baik. Baiklah, Amar. Amar adalah bapa kepada 2 orang cahaya mata, betul? Jadi nak kongsikan sikitlah kepada penonton ni, apa aktiviti yang Amar lakukan dengan anak-anak untuk merapatkan hubungan? Saya cuba susun jadual saya sebaik mungkin untuk luangkan masa bersama keluarga kalau tak ada syuting. Aktiviti yang biasa di rumah, saya akan pastikan diorang ni aktif. Kita ada beli slide doktor kat rumah sebab saya nak bagi dia aktif di rumah. Saya tak nak dia macam duduk fokus pada satu benda kan. Biar dia buat aktiviti bersama abang dan adik lah berdua. Itu pentinglah bagi saya biar diorang bergerak aktif di rumah. Tapi kalau anak-anak kena marah ataupun lepas diorang buat salah, macam mana Amar nak menenangi balik hati anak-anak tu? Okeylah. Kalau anak kena marah, biasanya lah kena marah dengan mak, dia akan lari dekat bapak dia. Kalau bapak dia marah, mungkin dia lari dekat mak dia. Cuma saya nak share lah dengan penonton semua. Kalau sesuatu benda yang kita tegur buatkan dia merajuk tu, kalau boleh, katalah saya kata benda tu tak boleh, sampai dekat mak, mak pula jangan kata benda tu boleh. Cuma bagi tahu dia apa benda yang dia buat tu salah. Selalu berborak dengan dia, mungkin cari ruang satu sudut dekat rumah tu, tempat yang mungkin tak ada orang, dan bercakap dengan dia. So kalau boleh macam itulah, kena ada communication dengan anak. Ni ramai yang nak tahu ni macam mana Amar didik anak supaya dia tampil yakin bila berhadapan dengan orang ramai. Okey, macam saya sendiri, saya selalu bawa anak-anak saya keluar bercampur dekat tempat yang saya rasa tak sesak dengan keadaan yang sekarang ni. Mungkin petang-petang di playground. Jadi dia terbuka minda dia untuk dia tengok perangai ataupun gelagat anak-anak yang lain. Dan kalau dekat rumah kita berkomunikasi dengan dia, walaupun yang kecil tu masih lagi pelat-pelat, cakap pelat, tapi kita cuba bercakap bahasa yang betul dengan dia supaya dia faham, dia boleh tahu bahasa yang sebenar. Jangan dia pelat, kita pun pelat, nanti sampai besar mungkin lambatlah dia nak dapatkan sesuatu tu. Yalah, kita ibu bapa ni memang kena sentiasa support anak-anak untuk tampil lebih yakin. Jadi kita nak bertanyalah pada doktor ya, yang duduk Ayu di situ, katanya sedang mengandung anak pertama, betul? Mira, ya betul. Doktor, macam mana pentingnya peranan bapa ni dalam membesarkan anak-anak? Okey, bapa-bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membesarkan anak. Sebab bapa-bapa kita ni ialah tiang kekuatan dalam memberi kasih sayang, dalam memberi sokongan, selain hanya mendisiplinkan anak. Okey, yang ni semua boleh membantu dalam perkembangan minda, kognitif, pemikiran dan juga emosi anak-anak. Selalunya lah kan, kalau bab-bab pemakanan ni mesti anak-anak akan datang dekat mak. Tapi macam mana pula bapa dapat membantu pada anak-anak yang memilih makan ni? Okey, bapa-bapa pun boleh menjadi teladan yang bagus dalam memupuk tabiat pemakanan yang sihat dalam kalangan anak-anak. Sebagai contoh, jika anak tak suka makan sayur-sayuran, first thing yang pertama, adakah bapa makan sayur? Ya? Bapa makan sayur tak? Bagus. Okay. Jika bapa makan sayur, anak pun akan ikut. Jika ada masalah lain seperti tak suka sangat makan sayur, okey, kita ajak anak-anak pergi beli
memberi sayur, menerusi cara-cara ini memupuk tabiat pemakanan yang sihat dan seimbang dalam kalangan anak-anak. Itulah dia tugas ibu bapa. Dan apakah doktor panduan nutrisi yang para bapa perlu tahu ni untuk membantu menjaga pemakanan anak-anak? Okey, saya bagi satu tips yang sangat senang. Okey, piramid makanan amat kenal ke piramid Tahu, makanan saya tahu. bagus. Okey, yang segitiga tu. Okey, yang piramid makanan menjadi satu panduan yang sangat simple ke arah dia dan bagi hidangan yang secukupnya, bagi makanan sayur-sayuran, buah-buahan, yang biji nasi, protein dan sebagainya. Kenalkan mereka dengan Ya, makanan yang sihat. ya. Mungkin lepas ni kita bolehlah beli piramid makanan tu tampak kat dinding. Biar anak-anak belajar dan diorang nampak kan. Daddy boleh conteng di dinding tu. Alright, terima kasih. Itulah dia. Paling penting kena ada komunikasi yang baik antara si bapa dan juga anak supaya terpupuk rasa percaya dan selamat. Dalam masa yang sama, boleh pantau perkembangan serta masalah anak. Semua ini dapat bantu perkembangan yang baik untuk minda dan juga emosi anak-anak anda. Baiklah, terima kasih kepada tetamu jemputan dan saya Amira Rosli. Assalamualaikum dan jumpa lagi di episod Borak Mak Mak akan datang.